Gejala rasuah merupakan satu masalah yang mengganggu kestabilan dan kesejahteraan negara. Seperti mana yang kita sering lihat media masa, pelbagai kes rasuah yang semakin berleluasa bak cendawan tumbuh selepas hujan. Buktinya, hampir setiap hari ada saja kes rasuah yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang membabitkan pelbagai salah laku seperti sogokan, salah guna kuasa dan penyelewengan. Berdasarkan Indeks Perspektif Rasuah CPI Antarabangsa, Malaysia berada pada tangga 61 daripada 180 negara pada tahun 2022. Hal ini amat membimbangkan kerana gejala rasuah ini akan mencemarkan nama baik negara. Seperti semua sedia maklum, gejala rasuah yang dilakukan sudah semestinya memberi kesan terhadap pelbagai lapisan, antaranya terhadap individu, kekeluargaan dan juga masyarakat. Rasuah juga turut memberi kesan terhadap kehidupan individu seseorang itu. Jika dilihat dari sudut perspektif agama, sudah semestinya kesan rasuah adalah sudah pasti seseorang itu akan mendapat laknat dan juga ancaman dari Allah, tidak mendapat rahmat, petunjuk dan hidayah dari Allah. Bahkan mereka juga turut kehilangan sumber pekerjaan dan pendapatan serta sudah pasti turut didakwa di mahkamah jika disabitkan tertuduh seterusnya akan dijatuhkan hukuman yang berat di penjara. Dalam institusi kekeluargaan pula, gejala rasuah turut memberi kesan di mana ianya akan menghancurkan sesebuah institusi keluarga yang dibina. Bahkan ia turut menggugat keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat apabila ahli keluarga seperti isteri dan anak-anak akan terabai serta nama baik keluarga juga turut tercemar di samping akan hilangnya kepercayaan daripada ahli keluarga sendiri. Kesan rasuah ini mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengetepikan hak-hak orang tertentu. Bahkan gejala rasuah juga memberi kesan kepada mereka yang terdiri daripada golongan asnaf dan fakir miskin apabila hak mereka dirampas oleh orang yang tidak bertanggungjawab sekaligus ianya membebanikan golongan ini. Malahan juga, gejala rasuah turut memburukkan lagi taraf kemiskinan sesebuah negara oleh kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan untuk membantu masyarakat asnaf dan fakir miskin ini diselewengkan oleh pihak yang berkepentingan sendiri. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu rasuah ini, iaitu daripada aspek kendiri, masyarakat dan undang-undang. Seseorang itu perlulah sentiasa menimba ilmu berkaitan isu-isu halal haram dalam Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang terlibat dalam rasuah ini tidak mempunyai ilmu yang mendalam tentang halal haram dalam Islam dan seterusnya menjerumuskan mereka kepada jenayah ini. Selain itu juga, kehidupan pada masa ini yang sangat mencabar telah menyukarkan sesetengah individu dalam bersaing dengan cara yang sihat demi mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, terdapat juga individu menggunakan dengan cara yang salah untuk memperoleh pekerjaan. Oleh itu, dengan mempunyai ilmu yang telah dipelajari, setiap individu mampu untuk membuat keputusan yang rasional dan mereka juga pasti mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan tanpa menggunakan jalan yang salah seperti rasuah. Memberi pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah. Pemberian hadiah yang bernilai tinggi kepada seseorang yang di luar kemampuannya tetapi mempunyai kelebihan untuk menolong pemberi hadiah tersebut juga dianggap sebagai merasuah. Budaya ini perlu dijelaskan dan diingatkan kepada setiap anggota masyarakat khususnya golongan muda. Mereka juga merupakan generasi yang akan mewarisi kepimpinan negara ini. Sekiranya setiap rakyat mampu menilai sama ada sesuatu tindakan itu dianggap sebagai rasuah atau tidak, barulah budaya atau amalan rasuah di negara ini dapat ditindas sehingga ke akar umbi. Pelaksanaan undang-undang dan hukumannya tegas. Umum mengetahui kita mempunyai SPRM sebagai penguatkuasa yang memantau dan bertindak ke atas salah laku yang melibatkan rasuah. Namun, keterbatasan jumlah pegawai dan sumber untuk mereka menguatkuasakan undang-undang adalah terhad, maka kita sebagai orang awam juga bertanggungjawab menjadi mata-mata kepada pihak berkuasa. Selain itu, Badan Kehakiman Negara juga perlu memastikan perbicaraan yang melibatkan rasuah dilaksanakan dengan pantas dan adil supaya pelaku rasuah tidak bebas untuk memutarbelitkan kenyataan dan mengubah salah laku mereka. Jika pelaku rasuah dibicarakan dengan pantas dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara tanpa sebarang prejudis, nescaya ramai yang akan menjauhi amalan buruk ini. Jelas bahawa dengan melaksanakan undang-undang dan hukumannya tegas, amalan rasuah dapat dibanteras secara menyeluruh.